Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah maradati wa qurbi wa thabi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah beri kita kesempatan lagi untuk kita mendengar pesanan-pesanan yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita duduk dekat sini untuk kita mendengar wasiat-wasiat yang telah disampaikan oleh Nabi kita kepada kita. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni semuanya wasiat untuk kita. Semuanya wasiat untuk kita. Nabi kata buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Wasiatlah tu. Macam mana seorang ayah dia meninggal dunia, dia beri wasiat kepada anaknya, nanti lepas ayah dah tak ada, kamu buat macam tu, buat macam ni, masya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih lagi daripada itu, semua jalan kebaikan semua Nabi tunjukkan kepada kita. Dan pesanan Nabi bagikan kepada kita, masya-Allah. Anggaplah hadis ni adalah surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Macam mana kalau orang bagi surat kepada kita tapi kita tak baca? Macam mana kalau orang bagi mesej kepada kita, kita tak baca? Macam mana kalau orang bagi pesanan wasiat kepada kita tapi kita tak baca? Masya-Allah. Maka kitalah yang rugi. Maka kita sambung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-23. Alhamdulillah kita baca hadis 40 ni yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih lagi dalam hadis yang ke-23. Kita dah baca sebahagiannya pada pengajian yang lepas. Kita akan sambung lagi. Kita baca sekali lagi matan hadis tersebut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Alhamdulillah itu memenuhkan mizan, timbangan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi di antara langit dan bumi. Solat adalah nur, cahaya. Sedekah adalah burhan, bukti. Bukti. Sabar adalah diya, cahaya yang terang berderang. Al-Quran adalah hujah kepada kamu atau ke atas kamu. Maksudnya pembela kamu atau pendakwa kamu. Setiap orang akan keluar pada waktu pagi. Ada yang maka menjual dirinya, ada yang memerdekakannya ataupun menghancurkannya. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, kita dah baca dah sebelum ni. At-tuhuru syatrul iman, kebersihan sebagian daripada iman. Kita dah baca macam mana Islam ambil berat tentang kebersihan, dan tak ada agama dalam dunia ni yang ambil berat terhadap kebersihan seperti agama Islam. Yang mana kita perlukan banyak ibadat-ibadat dalam Islam yang perlukan kepada kebersihan sebagai syarat. Nak solat kena ada wuduk. Nak nak baca Quran kena ada wuduk. Nak tawaf kena ada wuduk. Nak apa lagi, macam-macam. Kemudian nak kena sentiasa dalam keadaan suci. Kena dalam keadaan suci. Nak masuk masjid tak boleh berhadas, kena suci, kena mandi. Banyak mandi-mandi dalam Islam, ada mandi wajib, ada mandi sunat. Mana agama yang diwajibkan umat dia mandi? Cuba cari agama mana yang wajibkan umat dia mandi selain daripada Islam. Tak ada. Apa hukum istinja kalau dalam tandas? Minta maaf cakap apa ustaz nak cerita tandas, tapi kan ceritalah dalam tandas. Apa hukum istinja? Kita bersihkan diri kita daripada setelah buang air besar, buang air kecil. Hukum dia wajib.
Hukum wajib tu. Bukannya suka-suka je, hukum wajib. Maksud dia buat dapat pahala, tak buat berdosa. Macam tu sekali. Istinja tu hukumnya wajib. Maksudnya istinja tu dapat pahala. Masya Allah. Mana agama lain yang pergi buang tandas tu wajib. Pergi tandas tu wajib kena bersihkan diri, tak ada. Dalam Islam kalau kita ambil najis, kita lumurkan dekat badan kita, dosa kita akan sentiasa berjalan selagi mana najis ada kat badan kita. Berdosa melumurkan badan dengan najis. Masya Allah. Macam tu sekali. Itu semua kita dah cerita dalam pengajian yang lepas. Kemudian alhamdulillah tamlaul mizan. Berzikir alhamdulillah itu pahalanya besar sampai penuh dalam mizan timbangan. Kita dah cerita dalam pengajian yang lepas, timbangan dekat akhirat dia bukan timbang kat dunia. Timbang kat dunia kecil aja. Timbang dekat akhirat sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, tetapi dia boleh timbang walaupun benda-benda yang kecil, yang ringan, yang benda-benda yang halus pun dia boleh timbang. Masya-Allah. Kita dah baca khilaf ulama, adakah timbangan itu setiap umat satu ataupun setiap orang satu timbangan, ataupun satu timbang itu cuma ada wujud satu timbangan je, satu mizan saja dikongsi oleh semua manusia. Pendapat ulama yang paling kuat mengatakan timbang itu, mizan itu cuma satu saja dikongsi oleh semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Masya Allah. Seorang demi seorang beratur tunggu turn nak timbang tu dekat akhirat. Lama tak lama. Sebab tu untung orang yang masuk syurga tanpa hisab. Sebab tu kita doa, ya Allah, Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga tanpa hisab. Tak masuk juga tanpa hisab. Masya-Allah. Sebab apa? Kalau kita masuk tanpa hisab tu tak payah timbang lah, maknanya terus laluan VIP, terus masuk syurga. Masya-Allah. Kalau nak beratur timbang tu walaupun dia ahli syurga, tapi nak tunggu turn timbang tu berapa lama tu agaknya. Kalau kita pergi, pernah tak tengok orang beratur lain nak tunggu turn sepanjang 1 kilometer? Pernah tak tengok? Tak pernah tengok kan orang beratur sampai 1 kilometer nak tunggu turn. Mungkin pernah ustaz, saya dulu pengalaman saya masa dulu. Okey. Kalau 10 kilometer. Pernah tak tengok manusia beratur 10 kilometer nak tunggu turn? Pernah tak tengok? Kalau 100 kilometer? Kalau 1000 kilometer? Beratur tunggu turn 1000 kilometer, bayangkan. Kat kiamat lebih lagi daripada tu. Dah satu hisab aja, satu timbangan aja. Masya-Allah. Okey. Apa ni, itu kita dah cerita dalam pengajian lepas. Kemudian subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Ucapan zikir subhanallah alhamdulillah itu pahalanya penuh antara langit dan bumi. Masya-Allah. Untung. Jadi jangan kita pandang remeh. Kita zikir-zikir subhanallah, 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 lepas solat tu jangan kita pandang remeh. Ataupun kita duduk dalam kereta sesaja tak ada apa kan, duduk tunggu dalam kereta jam ke, ataupun dekat office ke, apa dekat pejabat mana, pejabat pos ke, tunggu turn ke, kat bank ke, sambil-sambil kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak semestinya kena makan tasbih. Kan tak wajib kena, tak semestinya nak berzikir tu kena pegang tasbih. Tasbih zikir tu dekat mulut tempatnya. Apa ni, kalau ada tasbih peganglah. Kalau tak ada tasbih pun tak ada masalah. Maka berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Berapa kita sebut tu subhanallah, banyak pahalanya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ucapkan subhanallah wa bihamdihi dalam sehari sebanyak 100 kali, maka akan diampunkan segala kesalahannya sekalipun banyak seperti zabadil bahri, buih-buih di lautan. Masya Allah. Buih kat laut banyak, buih kat laut. Ombak tu dia datang, tu sekali ombak tu jatuh tu buih keluar kan, banyak kan ombak. Lepas tu pantai tu panjang, daripada hujung sampai ke hujung. Satu dunia punya pantai, berapa banyak, berapa kilometer. Lepas tu buih, ombak dekat laut ni, subhanallah. Ombak ni antara benda yang dia tak pernah berhenti. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, ombak tak pernah berhenti. Pernah tak kita tengok laut, apa ni, kalau sungai ada pasang surut kan? Tapi kalau laut, pernah tak tengok laut, ombak berhenti? Dengan seumur hidup kita, ombak ada hari-hari tertentu, ombak berhenti. Tak ada. Tak pernah berhenti ombak. Air laut pun kadang-kadang pasang, kadang surut. Tapi ombak tu sentiasa ada. Maknanya betul ke tidak? Ombak tu daripada zaman Nabi Adam dulu. Tak pernah berhenti. Kita tengok ombak tu daripada zaman Nabi Adam dulu ombak tu. Masya Allah. Subhanallah. Jadi berapa banyak buih-buih dekat lautan. Jadi Nabi kata, walaupun dosa kita banyak macam buih kat lautan, boleh Allah ampunkan. Masya Allah. Sebab itu Allah sediakan jalan yang begitu banyak untuk kita untuk kita dapat pengampunan daripada Allah. Macam-macam jalan. Dengan berzikirnya, dengan baca Qurannya, dengan
apa ni, hajinya, umrahnya, pergi masjid, hadir majlis ilmu, macam-macam cara. Allah tahu kita ni manusia lemah, tak maksum, banyak kesalahan kan. Kalau bahasa Arab kata apa ni, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia ni tempat kesalahan dan pelupa. Masya-Allah, biasalah manusia, tak ada yang maksum, kita buat kesalahan. Baik macam mana kita pun mesti pernah kita buat kesalahan. Allah tahu. Jadi Allah dah sediakan jalan-jalan untuk kita nak dapat pengampunan daripada Allah. Masya-Allah. Buat dosa tu, yalah, buat dosa tu pun dah satu kesalahan dah. Tapi satu kesalahan lagi kalau dia tak usaha untuk dosa dia diampunkan. Sebab jalan nak dapat keampunan tu banyak sangat. Masya-Allah, banyak sangat Allah letakkan jalan nak dapat keampunan. Kalau dalam hadis yang lain cerita bab wuduk, Nabi kata bila kita ambil wuduk, kita basuh muka kita akan gugur dosa-dosa daripada muka kita. Kemudian kalau kita basuh tangan akan gugur dosa-dosa daripada tangan kita. Sampai kata Nabi daripada sampai celah-celah kuku ni semua bersih daripada dosa. Kita basuh telinga, basuh kepala, basuh kaki, Nabi kata akan gugur semua dosa-dosa kita. Masya-Allah. Tapi para ulama ittifaq sepakat mengatakan bahawasanya semua amalan-amalan yang berkenaan pengampunan dosa ni, contoh macam ni kan, siapa yang berzikir subhanallah bihamdih 100 kali, Allah ampunkan dosa dia sebanyak bumi lautan. Macam hadis wuduk tadi, hadis lain hadis itu, Nabi kata berjalan kaki pergi masjid, siapa ambil wuduk dekat rumah dia, berjalan kaki pergi masjid, maka setiap langkah dia Allah bagi satu pahala, Allah ampunkan satu dosa, Allah naikkan satu martabat. Para ulama sepakat semua hadis-hadis ini yang dimaksudkan adalah dosa kecil. Kalau dosa besar, para ulama sepakat perlu kepada bertaubat. Masya-Allah. Perlu kepada taubat. Taubat pun senang juga. Taubat ni pun umat akhir zaman ni, masya-Allah, Allah dah mudahkan jalan dia. Tak macam Bani Israel dulu kena bunuh diri. Bani Israel nak bertaubat kena bunuh diri. Bunuh diri. Oh, bukan dosa besar ke Ustaz bunuh diri? Kalau zaman kita sekarang bunuh diri dosa besar lah. Kalau dia dulu bunuh diri tanpa sebab pun dosa besar lah. Tapi dia bunuh diri untuk bertaubat. Kan? Maka itu syariat dia. Tapi syariat zaman sekarang, masya-Allah, Allah tak suruh bunuh diri, Allah tak suruh buat itu, tak ada wajib kena bayar duit banyak itu banyak ini, tak ada. Dengan kita hati aja. Bahkan kata para ulama, taubat tu tempatnya dalam hati je. Walaupun tak sebut dekat mulut, dalam hati pun dah cukup dah. Yang penting dalam hati dia, ya Allah, saya berazam tak nak buat lagi dah, ya Allah. Betul-betul kita taubatlah. Masya-Allah, senang aja. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkata pada waktu pagi dan pada waktu petang subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah 100 kali, tidak ada orang yang datang pada hari kiamat nanti membawa ganjaran yang lebih besar daripada pahala yang dia bawa, melainkan seorang yang dia ucap kalimat tersebut lebih banyak daripada yang dia sebut. Masya-Allah. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. Kalau dalam hadis yang lain ada apa kata Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani. Masya-Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalau hadis yang lain Nabi kata apa? Kalimatan. Bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ni dia kalau yang ujung dia ada alif nun an tu maksud dia dua. Kalau dua, kalau kitab satu kitab kan, kalau dua kitab kitaban. Kalau masjid satu masjid, kalau dua masjid masjidan. Macam tu kan bahasa Arab. Kata Nabi kalimatan khafifatan fil lebih kurang macam itulah susunan dia, mungkin silap sikit. Kalimatani khafifatani fil lisan. Ada dua kalimah kata Nabi yang ringan, mudah nak sebut dekat lidah. Nak sebut dia senang kata Nabi, tak berat, tak susah pun. Ringan. Tetapi thaqilatani fil mizan. Dekat akhirat nanti bila dia timbang kalimah tu berat pahala dia. Nak sebut dekat mulut ringan, bila dapat timbang berat. Oh, untunglah. Kalau kita zaman sekarang ni kira apa? Kira modal keluar sikit untung banyak. Baru kita faham. Kita kadang-kadang benda ni berkenaan dengan dunia baru kita faham kan. Kerana selalu bisnes ni kalau kita keluar modal sikit, untung sikit. Keluar modal banyak, untung banyak. Tapi contohnya tiba-tiba ada skim cepat kaya. Selalu kita sukalah skim cepat kaya. Untung keluar modal sikit aja, untung dia berlipat-lipat kali ganda. Masya-Allah. Ini skim cepat kaya yang Allah sediakan.
kat dunia ni tak tahu lagi skim cepat kaya tu entah betul ke tidak. Bayar duit ke dia pun hilang dengan duit kita. Ataupun kalau betul pun entah halal ke haramnya tak jelas lagi, wallahu alam. Tapi ini skim cepat kaya yang Allah sediakan ni dijamin tak ada penipuan, dijamin tak ada penyelewengan, dijamin memuaskan hati. Masya-Allah, kan? Tapi tak ramai orang yang buat. Tak ramai orang buat. Sebab benda ni tak nampak, ghaib, kan? Sebut subhanallah bihamdi, subhanallah nazim, subhanallah bihamdi, subhanallah nazim, tak nampak pun dia kata pahalanya. Masya-Allah. Itulah benda ghaib. Allah pujikan dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Inilah perkara ghaib. Tapi kita yakin memang ada. Kita akan nampak nanti. Satu hari nanti kita akan nampak. Cuma sekarang dia tak nampak. Buat masa ni, orang kata, buat masa ni tak nampak lagi. Nanti balik akhirat nanti pasti akan nampak. Masya Allah. Tapi orang kadang percaya, kadang tak percaya. Kalau percaya pun tak buat, pun tak nak buat. Kata Nabi apa? Kalimatan khafifatan. Dua kalimah yang ringan nak sebut dekat lidah, berat dekat mizan, dekat akhirat nanti. Habibatani ilar rahman. Kata Nabi, dua kalimah ni sangat disukai oleh Allah. Masya Allah. Apa dia? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Senang aja. Subhanallah bihamdihi, subhanallah nazim. Kalau kita pegang tasbih kan, subhanallah bihamdihi, subhanallah nazim, subhanallah bihamdihi, subhanallah nazim. Mungkin berapa? 3 minit je boleh sampai 100. Ya? Sekejap aja, subhanallah. Banyak zikir-zikir. Zikir ni antara amalan yang mana dia sangat senang dibuat tapi pahalanya banyak dan boleh dibuat di mana-mana sahaja. Banyak tempat lah kita boleh buat, melainkan ada macam dalam tandas tak boleh buat lah kan. Tapi maknanya dekat mana-mana, dalam kereta boleh, dekat rumah, kat pejabat boleh, kan, sambil berjalan, dalam keadaan apa saja keadaan, sampaikan tak disyaratkan wuduk. Kalau tengah berjunuk pun boleh berzikir. Masya Allah. Sebab tu kata ulama, zikir ni antara amalan dia special sikit. Dia lebih special daripada ibadat yang lain sebab dia sangat mudah dikerjakan. Tapi pahala dia banyak. Tapi sikit orang yang buat. Masya Allah. Ya? Amalan yang paling mudah, amalan yang pahalanya paling banyak, tapi amalan yang paling sikit orang buat. Masya Allah. Ya? Berapa orang yang berzikir dalam kereta, berapa orang berzikir dekat office, berapa orang berzikir masa dekat rumah, masa tengah tunggu turn giliran, berapa orang yang berzikir. Masya Allah. Zikir ni tak semestinya kena mulut. Dalam hati pun dah cukup dah sebenarnya. Yang kita ingat Allah, kita ingat Allah tengah melihat saya. Ingat Allah sedang tengok saya, Allah tengah tengok. Itu kena zikir dengan Masya Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik insya-Allah untuk kita berzikir, lembutkan hati kita. Ada poster kan diorang sebarkan ikut dalam internet kan. Di poster dia tulis gambar hujan. Poster tu dia kata apa? Bumi tanpa hujan mati. Macam mana? Bumi mati tanpa air. Macam itulah, tanah mati tanpa air. Hati mati tanpa zikir. Kan ada diorang buat poster, diorang sebar-sebarkan, masya-Allah. Tanah mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Bila hati kita tak ada zikir, mati hati kita, keras. Bila hati dah keras tu, orang nak bagi nasihat, melenting. Hati dah keras. Orang bagilah nasihat banyak mana pun, tak nak terimanya, melenting. Kan bila hati dah keras, buat dosa pun tak ada rasa sedih. Bila hati dah keras, terlepas solat fardu pun tak ada rasa sedih. Bila hati dah keras, tak ada rasa sedih lama tak pegang Quran, tak ada rasa sedih lama tak pergi ke masjid. Masya Allah, hati dah keras. Nak lembutkan hati ni dengan zikir. Masya Allah. Kemudian kata Nabi SAW kepada para sahabat, Nabi kata, adakah kamu tak mampu untuk setiap hari kamu mencari 1000 pahala? Maka ada para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, macam mana nak cari 1000 pahala? Banyak nak cari 1000 pahala ni. Kata Nabi SAW, bertasbihlah 1000 tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebanyak 100. Bertasbihlah sebanyak 100 tasbih. Maka akan dicatat kepadanya 1000 pahala dan akan diampunkan daripadanya 1000 kesalahan. Macam 100 kali je. 100 kali. Subhanallah lagi pendek. Subhanallah, 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 subhanallah. Berapa? Nak sebut 100 tu mungkin 2 minit mungkin. Mungkin 2 minit. Mungkin 2 minit boleh sampai 100 kan? Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau dalam jam kita duduk 1 jam, 2 minit je kita berzikir. Pahala banyak tu. Kan? Kalau 1 jam duduk dalam jam, 2 minit je kita berzikir. Banyak pada tu. Kalau dia berzikir 5 minit, lagi banyak.
Kalau dia berzikir 10 minit, oh lagilah banyak. Kalau banyak, lagi banyak dia berzikir, Masya Allah. Kan? Tamam. Okey, itu hadis Nabi kata, subhanallah, alhamdulillah, tamla'ul mizan. Ada satu lagi nak kongsi, kata ulama, kenapa kita perasan tak bila kita sebut kalimah la ilaha illallah, yang bergerak cuma lidah. Cuba sebut la ilaha illallah, gigi tak ada kena tutup. Kalau subhanallah, kita sebut subhanallah, bibir kena tutup kan, nak sebut ba kan, makhraj ba kan keluar daripada mulut, subhanallah. Kalau kita sebut alhamdulillah, kena tutup bibir juga, bibir kena tutup, kena buka, alhamdulillah. Kalau kita sebut Allahu akbar, bibir pun kena buka, kena tutup, nak sebut ba tu. Tapi kalimah zikir yang paling bernilai, yang paling apa orang kata, paling tinggi sekali adalah la ilaha illallah. Nak sebut dia paling ringan, cuma gerakkan lidah, gigi tak payah nak buka tutup, mulut tak payah nak buka tutup. Kenapa kata ulama? Zikir yang paling besar pahalanya, Allah jadikan paling mudah untuk disebut, supaya boleh kita sebut ketika sakaratul maut. Masya Allah. Ketika sakaratul maut nanti, kan dah lemah, dah tak mampu nak bergerak. Tapi kita masih boleh sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma lidah aja bergerak, subhanallah. Ketika sakit boleh kita sebut, ketika kita sedang uzur, maksudnya tak ada tenaga, kita boleh sebut la ilaha illallah. Masya-Allah, betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sampai tahap macam tu sekali. Allah beri rahmat kepada kita. Kemudian kata Nabi, as-salatu nur. Solat itu adalah nur, cahaya. Solat itu adalah cahaya. Apa maksud solat itu adalah cahaya? Maksudnya ada banyak maksud. Antara maksudnya adalah orang yang solat dia akan dapat cahaya. Dekat kuburnya akan bercahaya, dekat akhiratnya akan bercahaya. Khususnya solat tahajud, masya-Allah. Solat tahajud kata para ulama, solat yang paling akan membawa cahaya yang paling terang benderang di dalam kubur nanti. Solat tahajud kan, dekat akhirat nanti cahayanya paling terang benderang, subhanallah. Yang keduanya, solat itu adalah nur. Maksudnya orang yang solat, Allah akan letak nur dekat muka dia. Masya Allah, memang betul. Kalau orang yang solat, dia nur ni dia bukan handsome. Tak malah dia nur ni dia lain. Ada orang muka handsome tapi tak ada nur. Kita tengok muka dia macam mana cakap, dia tak boleh nak disyarahkan. Nur, muka ada nur ni, dia orang kalau muka ada nur, kita tengok hati rasa tenang. Macam itulah, lebih kurang lah, boleh faham. Hati dia rasa tenang, hati kita rasa tenang tengok muka dia. Itu maksud dia muka dia ada nur lah tu. Ada orang muka dia handsome kan, tapi kita tengok Allah serabutnya lah, kita rasa dia tak ada kemas. Bukannya dia serabut, rambut dia kemah, apa semua kemah, pakai baju kemah wangi, tapi kita tengok dia rasa tak sedap kan. Tapi ada orang tu tengok dia simple aja, tapi masya Allah sejuk, rasa sejuk hati tengok dia, masya Allah. Itu orang ada nur kan. Kalau kita sembang dengan dia kan, kita rasa seronok kan, itu lain. Boleh kita bezakan kawan-kawan kita kan, masya Allah, alhamdulillah kan. Jadi kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala beri kita hidayah taufik untuk solat. Dan kalau ada kawan-kawan kita yang masih belum mendapat hidayah untuk solat, kita kena pujuk dia, jangan kasar. Kalau kita kasar nanti dia lari. Kalau kasar lari dengan dia, awak ni tak boleh kasar-kasar. Nabi pun kalau kasar orang akan lari, kata Allah, la in kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hauli. Kalaulah kamu wahai Muhammad bersikap kasar, orang akan lari kan. Kita nak pujuk dia jangan lemah, jangan kasar-kasar macam orang nak jual barang kan. Macam mana orang nak pujuk kita jual barang kan, kata bang murah bang ni bang, cantik ni bang, bagi tak apa bang, kita bagi diskaun. Cuba kalau dia kasar kan, belilah bang, lalu aja kan, tengok aja, beli tidak, kata beli sini, mai sini beli sikit kan, kedekut betul. Contohlah kan, nak beli tak kita, tak nak beli kan. Apalah orang ni nak jual barang kasar pula macam tu kan. Macam cerita Piramli kan, cerita yang apa, dia jual bawa barang tu macam pencuri kan, rupanya nak jual barang, ingat kan, nak nak merompak, rupanya jual barang paksa kan, masya-Allah. Jadi tak boleh kasar kan. Kalau kita jual barang, kita berkasar, orang pun tak nak beli barang kita. Apatah lagi kita nak berdakwah. Kalau ada kawan-kawan kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita kan, dia masih tak solat lagi, kita kena kesian, masya-Allah, kena kesian. Kita bayangkan rumah dia terbakar depan kita, kita sedih tak? Kita tolong. Kalau kita tengok dia sendiri terbakar, kereta aksiden, dia terperangkap dalam kereta terbakar kereta tu, macam mana?
Nak tolong tak tolong? Tolong, kita kesian kan. Kadang-kadang kita, Allah kesian, tak apa, kita pergi juga. Orang kata bahaya-bahaya, kita pergi juga. Kesian ni kawan rapat kita ni. Jiran kita ni, member kita ni. Dalam kereta terbakar kan, insiden tersepit. Kita masuk tolong juga, macam mana buat. Ini Masya Allah kan, kalau kita tengok, kalau kita ada kawan-kawan yang tak solat, kawan-kawan kita yang masih belum diberi hidayah oleh Allah, kita kena kesian. Tapi bukan kita rasa takabur, kita rasa kita lebih afdal daripada dia, itu tak boleh, itu bab lain. Ini bab simpati, bab rahmah. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatlah kepada ahli bumi, penduduk langit akan rahmat kepada kamu. Kata Nabi. Masya Allah. Kita pujuk dia, slow-slow ajak dia. Tamam. Allah, mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk solat, insya-Allah, dan Allah tetapkan hati kita untuk solat. Banyak kali dah kita ulang sebelum ni. Tak solat ni besar dosanya, ya. Kalau dalam hadis tu kata Nabi, barang siapa yang tinggalkan satu solat fardu dengan sengaja, masuk neraka selama satu hukub. Satu hukub tu apa? Satu hukub tu kata Nabi 70 tahun dekat akhirat. Dekat akhirat, satu hari dekat akhirat dia bukan 24 jam. Satu hari dekat akhirat sama macam 1000 tahun dekat dunia. Jadi kalau kita kali-kalikan, lebih kurang dapat satu orang yang tinggalkan satu solat fardu dengan sengaja akan masuk dalam neraka, na'udzubillah, selama 25 juta tahun. Kalau satu solat je ditinggalkan, semua hidup dia, satu solat dia tinggalkan dengan sengaja dan dia tak bertaubat, dia tak qada solat tu. Masuk neraka selama 25 juta tahun. Allahu Akbar. Kalau dua solat dia tinggalkan, 50 juta tahun. Kalau 3 solat, kalau 5 solat, kalau seminggu dia tak solat, kalau sebulan dia tak solat, kalau setahun dia tak solat, kalau 10 tahun, 20 tahun dia tak solat, Allahu Akbar. Neraka ni satu saat pun tak mampu, kita tak tahan neraka. Jadi kita kena bertaubat. Kalau kita sendiri yang ada tertinggal solat, pertama sekali kita kena taubat, Allah Maha Pengampun. Dan lepas taubat kena qada. Ada dosa yang kita taubat habis settle. Tapi ada benda yang mana kita bertaubat, okey, taubat juga, tapi tak cukup, kena qada lagi. Solat, puasa, itu dia kita bertaubat tapi kita kena qada, masya-Allah. Kita qada. Kalau kita banyak solat fardu tertinggal, maka kita qada solat fardu kita, solat sunat tu kemudiankan. Kemudiankan kata ulama, yang sebab solat qada tu wajib, solat sunat tu sunatlah. Jadi waktu sembahyang sunat tu kita buat sembahyang qada, tulis. List lah kan. Kalau dulu orang pakai buku 555 je, sekarang dah canggih dah, pakai handset lah, pakai tablet kan, catat dalam tu, hari ni dah qada berapa waktu. Kita boleh agak-agak aja. Dulu kita tak solat 5 tahun, contohnya zaman dulu, zaman jahiliah kita tak solat 5 tahun. Sekarang ni kita dapat dayat, insya-Allah kita qada satu hari kan, slow-slow akan habis. Lama-lama orang kata, lama-lama sikit-sikit lama akan habis juga, masya-Allah. Kalau lah kita tengah qada, setiap hari kita qada, ditakdirkan Allah ajal datang jemput kita, tak sempat kita habiskan semuanya, mudah-mudahan Allah ampunkan kita sebab kita dalam usaha untuk qada solat kita, masya-Allah. Tamam. Banyak kali kena sentuh sebab solat qada ni ramai sangat kadang-kadang kita cerita, orang kata, oh ustaz, ya ke, baru saya tahu ustaz, masya-Allah kan. Ramai orang, alhamdulillah, kita bersyukur dia dapat kembali ke penggajalan, dapat hidayah, tapi dia tak tahu, kadang-kadang terdapat benda yang solat tu kena qada balik. Dia tak tahu yang solat tu kena qada balik. Masya-Allah. Sebab ada ulama sampai tahap sampai ada tahap ulama yang mengatakan, kalaulah ada orang dia wajib kepadanya solat qada, tapi dia tak buat solat qada tu, dia buat tak tahu je, dia sembahyang sunat, tak sah sembahyang sunat dia. Macam tu sekali. Masya-Allah. Sebahagian ulama kata macam tu, bukan semua. Tamam. Itu dia, ada hadis juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang jaga solatnya dengan sempurna, solatnya akan bercahaya-cahaya, akan naik ke langit. Solat itu akan berdoa kepada dia, semoga Allah menjaga kamu seperti kamu menjaga aku. Solat itu akan naik ke langit dengan bercahaya-cahaya, masya-Allah. Amalan ni semua nanti dia akan jadi rupa manusia dalam kubur nanti, dalam kubur, dekat akhirat nanti, dalam kubur nanti dia akan, orang yang jaga solat, orang yang zikir, baca Quran, sedekah sebagainya, semua ibadat dia tu akan jadi manusia yang indah, yang wajahnya tampan, wangi, akan teman dia dalam kubur. Kan? Jadi dia tak akan rasa sunyi. Kalau kita tengah duduk sorang-sorang aja kan, dekat dekat mana? Tunggu bas ke pukul 12 tengah malam. Ada orang tunggu bas 12 tengah malam.
Ke mana-mana lah, tak kisahlah kita duduk tengah malam kan, sunyi, jangan sunyi, ya Allah sunyinya kan. Tiba-tiba datang orang duduk sebelah kita, teman kita sembang-sembang, kita rasa apa? Seronok kan. Kalau bahasa Arab tu dia kata uns. Uns ni maksud dia kita rasa seronok, tak rasa sunyi. Kita tak rasa sunyi kan, kita seronok ada kawan sembang-sembang kan, daripada mana? Oh ya ke, nak pergi mana? Sembang seronok kan. Masya-Allah. Macam tu dalam kubur. Kalau orang solat dia tu akan datang jadi teman dia dalam kubur nanti. Masya-Allah. Dia tak ada rasa sunyi. Tapi kalau yang tak solat, na'udzubillah, dalam kubur duduk sorang-sorang kan, tak ada teman. Masya-Allah, gelap kuburnya, cahaya pun tak ada. Sempit pula tu. Allahu akbar. Ya. Dikatakan azab kubur ni, sampai kubur tu dia himpit tu, sampai tulang rusuk ni dia boleh sampai macam tu sekali. Allahu akbar. Macam mana tu agaknya? Sampai Nabi buat isyarat tulang rusuk ni sampai apa orang kata? Apa ni? Jadi berceragah macam tu sekali, masya-Allah, kalau kena himpit dalam kubur. Tamam. Jadi solat itu adalah nur. Solat adalah wajib, bukan sunat. Solat ini adalah wajib. Kalau kita tak mampu nak jaga solat-solat sunat, sekurang-kurangnya wajib tu lepaskan dulu. Yang wajib tu wajib. Yang sunat tu tak apalah, kita rasa saya susah lah Ustaz nak solat dengan nanti nak ada qabliyah ba'diyah, tak apa kan. Susah ke sunat, yang qabliyah ba'diyah tu buat bila free buat, tapi yang wajib tu kena buat dulu. Yang wajib tu kena buat, masya-Allah. Tamam. Diriwayatkan bahawasanya barang siapa yang solat 5 waktu dalam berjemaah akan melintas di tiang sirat sepatas kilat. Masya-Allah. Masuk syurga bersama dengan rombongan yang pertama. Datang pada hari kiamat dengan wajahnya bercahaya-cahaya. Masya-Allah, itu solat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambungan hadis tu, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Burhan. Kalau ada orang nama burhan, maksud dia bukti. Kan, bukti. Kenapa bukti? Bukti dia beriman. Ada orang dia bercakap je, oh kita kena ni, Islam ni kena ni, kita kena semangat apa semua. Cakap kat mulut je. Tapi nak tengok bukti betul ke tidak dia memang sayang kepada Islam, memang nak bukti ni, tengok dia sanggup ke tidak nak infakkan harta dia. Masya-Allah. Ada orang cakap berapi-api. Oh kita tapi nak sikit, tak boleh kan, nak sedekah RM1 pun tak nak kan, tak boleh kan. Masya-Allah. Itu cakaplah, buktinya tak ada. Macam orang cinta lah hari ni kan, nak bukti kan, dia cakap awak cinta pada saya kan, apa buktinya? Cakap semua orang boleh cakap, tapi nak bukti, masya-Allah. Kalau ulama-ulama tasawuf sufi selalu dia ceritakan kisah Laila dengan Qais Amiri kan, ataupun kita panggil Laila Majnun kan. Dekat Arab tu ada kitab Laila Majnun tu. Laila dengan Qais Majnun tu maksudnya gila, nama sebenarnya Qais Amiri kan. Laila dengan Qais Amiri ni memang ada dibukukan kisah dia. Dia cerita betul sebenarnya. Dia hidup zaman Harun Ar-Rasyid. Dia memang cerita betul. Selalu disebut-sebut ulama untuk buktikan cinta dia kepada Allah. Masya-Allah ya. Ada satu ketika Laila ni dia cantik. Laila ni dia cantik. Ya, maka dia kata dia nak jumpa dengan Qais. Dia minta khadam dia, kata awak pergi sana dekat tempat dia orang duduk-duduk tu, cakap Laila nak jumpa dengan Qais, panggil. Khadam tu pergilah. Khadam tu pergi sana, dia kata siapa dekat sini Qais, dia tak kenal. Siapa Qais Amiri, Laila nak jumpa. Semua orang kat tangan. Semua mengaku jadi Qais Amiri. Sebab apa? Laila ni cantik, semua berkenan dekat dia. Kan? Lepas tu khadam ni tak tahu sama siapa ni, mana satu ni. Balik khadam dia tu, jumpa dengan Laila ni. Dia katanya, puan, ataupun cik lah, dia kata cik lah kan, cukup puan ke cik ke, dia kata mana satu Qais Amiri, semua mengaku jadi Qais Amiri. Laila ni kata apa, kamu pergi sekali lagi, kamu cakap Laila nak semangkuk darah, siapa yang Qais Amiri tu minta potong tangan dia kan, bawa semangkuk darah daripada dia. Pergi sekali lagi dengan cakap siapa dah Qais Amiri tadi, semua kat tangan. Dia kata okey, Laila minta Qais ni minta semangkuk darah daripada dia. Semua turun tangan balik. Semua turun tangan balik. Seorang je masih angkat tangan. Dia kata, ya ke dia nak darah? Sekarang saya boleh bagi darah saya. Masya Allah. Macam tu sekali. Tapi dia tak buat lah. Saja nak test sajalah. Maknanya macam tu. Bukti. Cakap semua boleh cakap. Buktinya apa? Cakap cinta Allah. Kita betul-betul cinta kepada Allah. Tapi adakah kita sanggup untuk infakkan harta kita? Masya Allah. Sebab apa? Harta ni benda yang kita paling sayang. Tabiat manusia. Kan? Tabiat manusia memang sayang kepada harta, melainkan kalau dia dah belajar hadis, dia dah belajar ilmu itu, dia dapat kikiskan cinta dunia atau apa semua. Tapi memang tabiat semula jadi manusia tu memang sayang kepada harta.
Tipulah kalau ada orang kata tak sayang pada harta, tipu. Semua orang ada sifat, semua dia boleh dibentuk. Bila mana dia belajar, sifat tu boleh dibentuk, boleh dikurangkan. Masya-Allah. Jadi sebab tu Allah jadikan dalam Quran banyak sekali wa aqimus solata wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat. Dirikan solat, tunaikan zakat. Dirikan solat, tunaikan zakat. Sampai ada ulama kata az-zakatu ukhtus solah. Zakat ni dia beradik dengan solat. Ada ulama cakap macam tu. Sebab apa? Sebab banyak kali dalam Quran Allah kata aqimus solata wa atuz zakah. Tunaikan solat, dirikan solat, tunaikan zakat. Allahu akbar. Sebab zakat tu bila kita keluarkan, infakkan, itu baru itu bukti kita betul-betul. Sebab apa? Kalau kita keluarkan duit, kita beli barang tu, maknanya memang kita sukalah barang tu. Betul tak? Kalau barang tu kita tak minat, tak beli, tak berkenan. Bilik orang tu syarahlah berbuih mulut dengan ni bagus ni bang, bagus. Hati kita tak berkenan dengan, tak belinya. Duit sayang, takkanlah kita nak beli benda, takkan semata-mata kita nak beli barang mahal lah ni. Kita nak beli, takkan semata-mata nak ambil hati dia kita beli. Kalau murah-murah tak apalah, ni kalau mahal, masya-Allah tak ada. Tapi kalau kita minat, hati kita memang ada dekat benda tu, memang kita minat benda ni, memang kita dah tak ada duit pun kita boleh kumpul. Masya-Allah, tak ada duit, kan, tak cukup duit pun kita boleh kumpul. Kan, tak cukup 2-3 bulan, setahun, bertahun, makan tahun kita kumpul duit kita nak beli barang tu. Minatnya pasal. Kan, makan pun tak apa, ikat perut, makan Maggi je. Contoh adalah kan. Makan sikit aja. Kan, makan sikit, kurangkan makan kan, kurus badan dia. Sebab apa? Kumpul duit nak beli barang tu. Berkenan betul dekat barang tu. Sebab apa? Itu tanda kan, duit kalau kita dapat keluarkan duit tu, memang kita berkenan betul lah kat benda tu. Sebab tu kata Nabi, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu, infaklah, adalah burhan, adalah bukti. Dia cakap cinta kepada Allah, cinta pada Nabi, tengok bukti dia sanggup ke tidak infakkan harta dia. Cakap kita sanggup berkorban untuk syariat dengan apa semua, Islam, kita sayang pada Islam, tengok dia sanggup ke infak ataupun tidak. Masya-Allah. Sedekah ni dia termasuk semua sekali. Dia tak bukan sedekah saja yang kita maksud tu. Banyak dalam Al-Quran sedekah yang bermaksud zakat. Banyak dalam Quran Allah sebut sedekah, tapi yang dimaksudkan adalah zakat. Dan banyak kali sedekah ni kalau dalam Quran ni banyak dimafhumkan dengan semua yang infak harta, sama ada zakat ataupun wakaf ataupun hadiah ataupun derma, sumbangan apa semua. Masya-Allah, itu termasuk sekali. Tamam. Masya-Allah, azan dah. Sekarang semua masuk waktu awal. Kita bagi dulu doa kepada azan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah memang banyak fadilatnya. Memang sangat banyak fadilat sedekah. Kata Nabi SAW, setiap hari pasti akan ada 2 malaikat yang berdoa. Kerjanya 2 malaikat ni berdoa je. Satu malaikat akan doa, Allahumma ajil limunfikin khalafan. Satu lagi malaikat akan berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan. Kalau dalam riwayat lain kata Allahumma ati munfikan khalafan, Allahumma ati mumsikan talafan. Satu malaikat doa dia, ya Allah, orang yang infakkan harta dia, ya Allah, berilah gantian kepadanya. Dan satu malaikat lagi akan berdoa, ya Allah, orang yang kedekut tak nak infakkan hartanya, maka binasakanlah hartanya. Masya-Allah. Duit akan habis. Kalau tak habis tempat baik, tak habis tempat tak baik. Kalau kita habis kat cara ni, habis kat cara ni. Kita kadang-kadang ada orang dia tak nak infakkan harta, dia ingat dengan tu duit dia akan bertambah, tapi sebenarnya duit dia akan habis juga, macam-macam cara. Itu rosak, ini rosak, itu masalah, kena tipu sana, tipu sini, apa semua. Masalah sama juga. Kalau dia sedekah, masya-Allah, Allah akan jaga harta dia daripada dirosakkan benda-benda lain. Jadi masya-Allah, selalukan tempat yang baik. Orang kata macam apa? Macam ais. Ais kalau orang bagi kita seketul kan, nak ambil seketul ais. Ais kita pegang, dia akan cair ais ni. Tapi kalau kita letak atas lantai, dia akan cair habis macam tu lah. Tapi kalau kita letak dalam air, dia akan jadi ais sejuk. Letak dalam sirap jadi sirap ais. Letak dalam teh jadi teh ais. Kan? Manfaat, boleh minum. Masya-Allah, kalau kita biar, dia akan cair. Harta ni memang dia akan habisnya. Takkan kita simpan boleh menggunung tinggi, tak ada. Dia akan. Dan harta ni kalau tanya orang yang daripada gaji RM10 sehari sampailah orang yang gaji dia RM1,000,000 sehari sekalipun, kalau kita tanya dia cukup tak duit, tak cukup lagi dia kata. Kan? Dia kata tak cukup lagi. Ada orang kata nak tunggu kaya dulu baru nak infak.
Kan? Bila akan rasa kaya tu masalahnya. Kalau orang yang duit dia dah berjuta-juta pun dia masih rasa tak cukup lagi, jadi bila nak sedekahnya, bila nak infaknya, nak start infak tu bila? Masya-Allah. Itu maka kita tertipu dengan syaitan. Kita kata saya ni miskin lagi, nantilah saya dah kaya, nanti besok pun sedekah. Kita miskin, kita bukan miskin lah, kita kata maksudnya kurang berharta, kita sedekahkan sikit. Dia sedekah ni dia akan dinilaikan berdasarkan kita punya pengorbanan tu. Macam nak cerita macam ni, satu tabung lalu, kan? Tabung lalu kat depan. Ada seorang keluar RM10 masuk dalam tabung. Seorang lagi keluar RM10 masuk dalam tabung. Pahala dia sama tak dua-dua ni? Tak sama. Sebab apa? Yang pertama tadi mungkin dalam poket dia ada RM500. Dalam poket dia ada RM500. Kan? Jadi dalam tabung dia sedekah RM10. Yang seorang lagi tu mungkin dalam poket dia ada RM20 je dalam poket dia. Memang dah hujung bulan, terdesak sangat dah ni. Memang terdesak. Kan menapas pun dah nyawa-nyawa ikan dah. Kata pun hujung bulan kan. Dah terdesak sangat dia. Ada RM20 je dalam poket dia ni. Allahu Akbar. Kan lalu tabung pula kan. Buka beg duit selak tengok ada duit merah 2 keping kan. Sekeping. Allah. Nak cari duit RM1 tak ada duit RM1 pula kan. Buka beg duit nak cari duit RM1. Allah tak ada pula duit RM1 ni. Kata kan. Kalau ada masuk RM1 je, masuklah RM10. Masya-Allah kan. Ni tak apa yakin, Allah mesti akan bagi gantian. Masuk RM10. Jadi sama ke pahalanya? Tak sama. Yang tadi dalam poket dia ada RM500, dia sedekah RM10. Yang ini dalam poket dia ada RM20 je, dia sedekah RM10 separuh. Maka sebab tu kata Nabi SAW, sabaqah dirhamun alfa dirham. Ada orang yang dia sedekah 1 dirham je kata Nabi. Tapi lebih lagi daripada orang sedekah 1000 dirham. Masya-Allah. Ada orang sedekah RM1 je, tapi lebih lagi pahala dia daripada orang sedekah RM1000. Masya-Allah. Ada kisah dekat dekat negara Arab lah. Tak adalah zaman dulu sangat kan. Zaman tak adalah beratus-ratus tahun dulu kan. Maksudnya dalam puluh-puluh tahun lah, puluhan tahun yang berlaku kisah satu orang ni. Dia dermawan, dia kaya kan. Pendek kita ringkaskan cerita dia. Dia memang kaya. Maka datang kawan dia ni ziarah kat dia buat dia hidang masya-Allah macam-macam, dia hidang itu, hidang ini macam-macam. Dia ziarah. Betul lah sekali kawan dia kata masya-Allah kamu hebatlah kan, kamu hebat. Memang pemurah betul kamu ni. Dia kata apa? Ini biasa lagi dia kata. Kalau abang saya lagi pemurah daripada saya. Ya ke? Abang kamu duduk mana? Dekat situ tempat dia bagi alamat. Ingat dia bagi alamat tu, kamu pergi cari jumpa ziarah abang saya. Pergilah. Orang tu pergi kan pergi jumpa abang dia tu, tidur satu malam. Rumah abang dia tu biasa je, tak besar macam rumah dia ni, banglo besar apa semua. Rumah abang dia biasa, simple je. Tidur satu malam. Kan tidur mula sampai di hidang air kosong je. Hidang air kosong je lah kan. Tak adalah hidang apa ke. Tunggu tak ada keluar apa makanan sedap-sedap. Dah sekali dekat nak tidur malam dah, datang kawan ketuk pintu kan, ni ada makanan sikit ni, bawa sekeping roti kosong. Kalau dekat Yaman tu dia panggil haif. Haif tu roti tebal kan, tapi dia kecil, dia besar macam ni lah. Macam ni. Tapi dia tebal, keras tu. Kalau makan tu memang kenyang, macam makan sepinggan nasi. Yang roti tu dia kerat dua kan, dia bagi kat tetamu dia. Itu je makanan dia. Tak ada lauk tijah pun. Setengah roti je. Lepas tu dia cakap dalam hati, macam mana yang adiknya kata tadi abang dia lagi pemurah daripada dia. Ini abang adik dia dah macam-macam, ini setengah roti je. Kan? Lauk pun tak ada nak cicah. Lepas tu besok dah nak balik dah apa semua, dia nak tanya tak nak kan, takut terasa hati. Tak tanya sekarang, orang kata tak sedap lah sampai bila nak terbuku je kan, dalam hati simpan pendam, tak baru pendam nak tanya kan. Last sekali kata tanyalah. Dia tanya last sekali. Dia tanyalah, dia cerita apa semua, dia ziarah adik dia kata abang dia lagi pemurah daripada dia semua. Macam mana boleh jadi macam ni? Abang dia kata sebenarnya macam ni. Adik saya cakap memang betul. Kan? Adik saya tu dah jamu awak macam-macam, tapi dia memang orang kaya. Duit dia tak luak sikit pun. Harta dia tak luak pun. Dia hidang kamu itu, ini, apa, tak luak pun. Tapi saya, awak datang ziarah saya ni, dia cerita, dia kata saya tak nak cerita lah sebenarnya, tapi dah awak tanya, terpaksa lah saya cerita. Awak ziarah saya ni, kami sekeluarga memang tak ada makanan melainkan sekeping roti je. Sekeping roti ni je lah. Selalunya kami koyak sikit, saya makan sikit, bagi isteri sikit, anak-anak sikit, makin kongsi seorang sikit sekeping roti. Tapi kamu datang, saya bagi separuh daripada makanan saya. Dekat dapur saya dah tak ada apa dah.
Sekeping setengah roti saya bagi awak, setengah lagi tu saya, isteri dengan anak-anak semua berkongsi setengah roti itu lagi. Jadi betul lah cakap adik saya tu, kan, masya-Allah. Ni nampak Allah Subhanahu Wa Taala dia Maha Adil, Maha Adil. Banyak cerita bab sedekah ni kalau nak cerita Apa ni, memang sedekah mujarab untuk tolak daripada bala bencana, memang sedekah ni mujarab untuk murahkan rezeki, panjang umur. Memang sedekah ni sangat mujarab. Bahkan kalau kita periksa, orang-orang yang bukan Islam pun dia tahu. Orang-orang yang bukan Islam pun dia tahu. Kalau kita bagi itu duit, dia kata, wah memang itu kita duit dapat lagi banyak. Dia kata, memang orang bukan Islam pun tahu. Masya Allah, memang, sebab memang mujarab, kan? Subhanallah. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, kita sedekah tu janganlah niat semata-mata nak tambah lebih harta saja. Tapi niat kita adalah sebagai benteng daripada api neraka. Benteng, kata Nabi, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Nabi kata, infaklah kamu, cubalah sedaya upaya untuk jauhkan diri daripada api neraka dengan infak. Walaupun yang kamu ada tu cuma yang kamu boleh bagi cumalah setengah kurma aja. Kurma sebiji, kan? Apa ni, belah dua, kita ini je yang kita mampu. Masya-Allah, itu je. Dalam apa ni, dalam bab Ramadan kan, puasa Ramadan kan Nabi kata, barang siapa yang beri makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan dapat pahala puasa orang tu, pahala lengkap tanpa mengurangkan pahala orang tu. Sahabat Nabi, para sahabat, dia tak kaya, dia tak mewah macam kita. Sahabat Nabi dia tak ada duit, tak ada makan, dia pun tak lepas. Tapi dia nak beramal. Masya Allah. Niat nak beramal tu tetap ada, walaupun tak ada harta. Itu para sahabat, beza dia dengan kita. Maka dia kata, ya Rasulullah, kami tak berharta, tak ada duit, ya Rasulullah, tak ada harta sangat. Nabi kata, walau akan dapat pahala ni walaupun dengan satu sisip susu. Satu sisip susu tu apa? Kalau orang ada secawan susu, dia minum secawan susu sampai habis, lepas tu ada belen-belen yang melekat dekat celah cawan tu, belah dalam tu, masukkan jari, sapu macam tu, ada melekat kat sini susu. Itu satu sisip susu. Nabi kata kalau bagi sedekah banyak tu pun dapat pahala fadilat ni. Masya Allah, macam tu sekali. Dapat pahala walaupun sedekah. Sedekah ni memang banyak, sangat banyak manfaatnya. Masya Allah, banyak fadilatnya. Ingat dulu masa kecil-kecil, ayah selalu apa, kalau pergi buat sembang Jumaat, ayah bagi RM1. Ayah kata nanti sampai masjid masuk dalam tabung. Pergi masjid, ayah bagi RM1. Lepas tu sampai masjid, nanti ayah kata nanti masuk dalam tabung. Saya masa kecil dulu duk fikir, kenapa abah bagi duit RM1 suruh masuk tabung? Abah masukkan je lah duit dalam tabung tu. Masa kecil dulu, betul tak? Fikir kenapa abah bagi duit? Okey, nanti masuk dalam masjid kena bagi tabung. Baik abah bawa duit tu masuk tabung, masuk masjid, abah masuklah dalam tabung tu, kan senang. Nampak? Kalau pergi sekolah lain lah, bagi masuk poket kita ni, bagi memang kena masuk dalam tabung masjid. Rupanya nak didik kita, nak didik anak-anak kan, supaya memang biasakan diri dengan memberi. Orang yang banyak ringan tangannya itu biasa memberi itu, dalam hadis kata apa? Orang yang pemurah dia dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, jauh dari neraka. Orang yang kedekut jauh daripada Allah, jauh daripada syurga, dekat dengan neraka. Dia terbalik. Masya Allah, dia terbalik. Subhanallah. Satu kisah lagi, last. Kisah last je untuk orang ni. Satu orang ni, dia satu orang ibu. Satu orang ibu, dia jaga anak kecil. Dia ada anak kecil dia jaga dekat kampung lah, dekat negara Arab lah, dekat kampung. Ni zaman dulu yang berlaku. Apa ni, tengah dia buat kerja-kerja kampung macam mana tah. Lepas tu tiba-tiba datang satu orang minta sedekah. Dia kata minta sedekah, saya tak ada makanan. Yang ibu ni dia tak ada makanan lain kan. Dia ada roti tu sikit aja. Dia kata nak kesian pula nak orang ni kan lapar, tak ada makanan, tapi nak bagi semua kita pun lapar. Maka yang ibu ni, wanita ni, dia koyakkan sikit dia, satu suap aja. Dia koyakkan secebis je, dia bagi. Ini je yang saya mampu bagi, dek. Dia bagi kan. Orang ni pun tak apa, terima kasih, ambil kan duit tu, makan satu suap aja. Jalan. Lepas tu tak lama kemudian, ibu dia tengah buat kerja, tiba-tiba datang serigala. Serigala ni datang, tangkap, gigit anak dia. Kan, serigala ni dia boleh gigit kan, apa ni, gigit budak kecil, dia gigit, dia bawa lari.
Masya Allah. Kan serigala dia besar juga kan. Serigala dia tak ada masa besar harimau kan, tapi lagi besar. Dia beranjing tu dia gigit budak dia kecil, dia bawa lari. Menangis-nangis mak dia ni, nangis-nangis, ya Allah nak jerit dalam hutan, tak ada orang nak tolong apa semua. Kan lepas tu doa je lah, ya Allah macam mana ni ya Allah. Lepas tu tiba-tiba ni ada dalam kitab disebutkan, diceritakan. Lepas tu tiba-tiba datang satu orang, dia bawa anak kecil tu, dia selamatkan, dia bawa anak kecil tu. Maka ibu dia kata, Masya Allah, terima kasih banyak awak selamatkan nyawa anak kecil saya. Siapa awak ni? Dia kata saya ni diutus oleh Allah, ya, nak selamatkan anak kamu. Dan Allah kata luqmah biluqmah. Kalau bahasa Arab dia kata luqmah biluqmah. Maksud dia, awak bagi satu suap, kami bagi satu suap. Faham tak? Awak bagi satu suap, tadi awak bagi dekat apa ni, orang tadi minta minta sedekah tadi, awak bagi satu suap roti je, tapi kami balas balik satu suap tu dengan satu suapan serigala tu, kami keluarkan, kami beri kepada kamu. Masya Allah. Luqmah biluqmah. Kan sedekah. Jadi memang sangat mujarab. Banyak sangat kisah-kisah yang mana sedekah ni dia jauhkan kita daripada bala bencana. Kalau ayah saya selalu pesan, kalau setiap kali nak musafir, maka singgah infakkan dulu duit. Kan, kalau pergi masjid, maksudnya duit, masukkan duit dalam tabung sebelum musafir. Ataupun kalau tak jumpa, tak sempat pergi masjid pun, kadang-kadang kalau saya ingat masa ayah masa kecil dulu, apa ni, bawa kereta tu nak balik kampung ni, tak sempat nak pergi masjid, buka je pintu, buka tingkap tu, tengok budak-budak tu berjalan tu, bagi je RM1, RM2 ke RM1 ke, sikit-sikit jadi jalan. Ayah kata yang penting Masya Allah sedekah. Kan, memang mujarab untuk jauhkan kita daripada bala bencana, insya-Allah. Mudah-mudahan cukup zakat ni, insya-Allah. Yang selebihnya kita sambung dalam pengajian akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita untuk kita beramal dengan segala nasihat dan segala paduan yang Allah berikan kepada kita, sama ada di sini ataupun di tempat lain daripada sesiapa sahaja. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita untuk kita terima nasihat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ila sanil hal, wahfazna min ahwali ahli dhalal wa fi'l al-juhal. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wal amal alladhi yuballighuna ila hubbik. واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد على الظمأ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.